terbaik. Terima kasih semua dan terima kasih kepada daripada penganjur dan jemput saya untuk kita discuss lah lebih kurang pada pagi ini dari sudut kesihatan. Jadi seperti yang kita sedia maklum, sekarang kita dan juga Malaysia dan seluruh dunia mengalami satu fenomena, iaitu fenomena pandemik COVID. Jadi fenomena ini sebenarnya bukan benda baru, dia sudah lama dah ada, sejak lama dah, cukup lama dah benda ini berlaku. Jadi untuk kita discuss pada pagi ini, saya rasa kita boleh lebih kepada sesi santai lah. Sesi santai di mana secara peringkat awalnya saya akan inform berhubung dengan isu COVID ni secara ilmiah. Kemudian kita akan open kepada discussion lah, ataupun perbincangan. Alright. Jika kita ada masalah teknikal dari segi ini, semuanya saya rasa tidak apa. Saya boleh bincang secara tanpa menggunakan slide lah. Alright. So, seperti yang kita tahu, kalau ikutkan coronavirus ni, dia sebenarnya yang kita kesan awalnya di China. Disember 2019. Lama dah. Maksudnya sebab apa you rasa benda ni berlaku? Apa you rasa sebab apa kita dapat masalah coronavirus? Sedangkan benda ni berlaku di China. Sebab apa negara China kena pas kita? Tahu ke sebab apa? Okey, kita lebih kepada santai sikit sebab ini masalah teknikal, dan bagi saya kalau slide ni sebenarnya tidak berapa penting lah. Saya rasa lebih untuk dekat kita tahu pasal pandemik, boleh tanya direct. Cuma apa yang saya nak bagi tahu, kita akan adakan dua sesi. Sesi pertama saya inform dulu, saya bagi tahu dulu. Okey, saya ni Dr. Aizat. Saya pakai bahagian ortopedik di USN. Saya dari USN lah. Basically saya dijemput oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat ni untuk memberitahu dari segi sudut kesihatan lah. Okey. Saya punya background ni lebih kepada kemalangan. Kalau contohnya, kalau saudara tahu apa-apa yang berlaku di kemalangan, selalunya kes-kes akan dirujuk kepada kami lah. Dari segi saya lebih kepada fizikal. Tapi secara generalnya, secara umumnya, saya juga akan sentuh sedikit dari segi sudut psikologi ataupun counselling lah. Itu adalah salah satu saya punya bidang juga sebagai seorang doktor. Okey. Jadi yang saya maklum pasal COVID ni, kita tahu COVID ni berlaku di China. Tapi cumanya kita punya persoalan sini, apa berlaku di China kita kena. Ada yang tahu ke? Sebenarnya virus ni benda hidup ke benda tak hidup? Semua kata virus ni benda hidup. Sebenarnya itu adalah anggapan yang salah. Virus tidak boleh hidup. Virus adalah sejenis orang panggil virus lah. Dia punya kumpulan dia dari segi dia punya asal dia daripada perkataan Latin bermaksud racun ataupun bisa. Virus maksud dia daripada perkataan Latin, maksud dia racun atau bisa. Virus ni dia tak boleh hidup. Jadi bila dia tak boleh hidup, dia perlukan mekanisme, perlukan agent, perlukan host, perlukan tempat untuk dia hidup. Jadi dia ni super parasit lah.
parasit, lebih kurang macam itu. Kalau awak faham, virus-virus ni kalau awak tinggal di sini, cukup masa dia mati. Dia boleh hidup di luar, di tempat macam kita kata, sebab tu kita basuh tangan kan. Sebab kita cuci tangan, kita kena tahu bila kita sentuh tempat yang ada virus, iaitu corona tadi, bila kita cuci, dia mati. Tapi kalau kita tengok dia duduk situ, kadang-kadang kita tengok buat apa ni sembuh habis. Sebab mana sembuh? Sembuh lekak, sembuh latar, sembuh ni sebab kita nak matikan kuman-kuman virus ni. Virus ni dia bergantung kepada jenis benda yang dia duduk. Contoh, di plastik, berapa lama dia boleh duduk? Di kayu, berapa lama dia boleh duduk? Di kaca, berapa lama dia boleh duduk? Di udara, berapa lama dia boleh duduk? Dia ada tempoh. Bila mana dia tidak jumpa host ataupun sesuatu benda yang dia nak, untuk dia nak bagi ke nak merepotkan dia punya sakit tu, penyakit tu, dia matilah kalau dia tak jumpa. Manusia adalah salah satu ejen. Ini yang kita nak tekankan. Selalunya kita bagi tahu sebab apa kita nak hapuskan rantaian, sebab manusia boleh jadi ejen kepada virus tadi. Ejen hot tak ada ni. Ejen saja tapi tak boleh bayar. Boleh menyakit saja. Siapa dia nak jadi ejen COVID angkat tangan? Tak usah boleh dosa buat jakit ada orang. Dah. Jadi kadang-kadang kita berdosa tanpa kita sedari. Waktu nak punya tahu. Kadang-kadang kita ni melakukan dosa tanpa kita sedari. Macam mana? Bila mana kita tidak mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, maka secara tidak langsung kita berpotensi untuk jadi ejen. Tak ada tak lah kau. Tapi boleh jadi Zul ni sebagai ejen. Boleh jadi. Kalau dia tidak mengamalkan SOP. Boleh jadi adik kita jadi ejen kalau dia tidak mengamalkan SOP. Jadi itu kita kena faham bagaimana kuman ataupun virus ini terjadi. Okey. Habis boleh klik? Kan? Dah ada lagi. Awal. So, jadi kita tahu dah tadi bahawasanya virus ni dia boleh merebak. Tapi sebab apa yang virus yang berlaku dalam COVID ni cepat kita mau? Pleket. Dulu pun ada dah hari penyakit masalah pandemik ni. Sebab apa yang kali ni jadi pelik sikit. Dulu kita tahu masa COVID kita tahu dah. SARS kita tahu. Jadi dengar orang tak lagi haji dulu. Haji. Apa yang kali ni tidak jadi sekarang tu? Apa? Ada sebabnya. So ada orang tahu je. Dia setiap virus ni dia ada kaedah. Dia ada cara, dia ada kelebihan masing-masing. Walaupun dia jahat, dia ada kelebihan. Kelebihan virus. Contoh saya bagi adalah kes contoh kita kata virus Ebola. Tahu ke virus Ebola? Bukan kata main bola. Bukan main bola. Virus Ebola ni dia sama juga. Dia jenis virus, dia akan menyebabkan badan seorang pesakit tu dia ada tanda-tanda dia jadi susah pernafasan, dia boleh jadi lemah dan juga kadang-kadang boleh menimbulkan kematian. Dan bagi kes Ebola ni dia berat penyakit dia, tapi tidak seberapa hebat COVID. COVID besar lagi. Besar berdoa COVID. Sebab bila orang kena Ebola, dia rebuk pakai dia tidur, dia mati. Ejen tadi. COVID ni dia pelik. Orang segar-segar, jalan, tak ada satu, sehat. Pergi mari, tak ada demam, tak ada batuk, tak ada semua. COVID positif dia. Hak tu lah sebenarnya ejen yang paling hebat. Maksudnya COVID ni awak boleh jadi ejen yang tidak dibayar. Tadi bila awak jadi ejen tu,
Awak boleh jadi segar ataupun tidak menunjukkan simptom-simptom orang sakit. Terutama bagi orang-orang yang sehat. Orang muda, tak ada darah tinggi, tak ada cimani, tak ada masalah buah pinggir, tak ada penyakit apa-apa. Segar-bugar, pergi main koksi tak buat SOP, pergi jumpa pergi orang kata nak pergi backroom, nak pergi backroom, tak akan mas. Pergi derak siapa pergi ke demo atau apa semua, tak rajin cuci tangan. Inilah orang kata ejen yang tidak berbayar tadi. Dosa ke tak dosa dia ni? Dosa ke tak? Oh, siapa kena orang mati apa semua ni, dia ni secara tidak langsung kalau nak ikut ke kita kata dia dosa nampak jahat sangat. Tapi dia ni sebenarnya kena lah fikir. Dia tu sehat tak apa kalau kena pemuk dia. Tak guna. Hak ni lah hak kita tengok. Saban hari tengok sekitar, tengok tengok sikit hari-hari. Bewah tak ke mana cerita. Oh, kena habis kapur. Hak ni buat apa? Nikah. Kena habis kapur. Siapa dia hak mati? Orang hak mati tu bukanlah bocor. Orang hak sehat lah bocor tu. Dia pergi ambil penyakit macam-macam, buat kelik rumah. Buat kelik ke mak dia. Buat kelik ke adik dia. Buat kelik ke orang OKU. Maka orang OKU hak memang lemah dah. Penyakit terutamanya kena penyakit COVID. Itu persoalan buat kena clear molek. Bukan kita nak marah orang mari di rumah kita, tak ikut SOP. Kita bukan nak marah orang. Kita nak supaya dia faham. Hak ni hak utama sekali. Sebab benda tidak nampak adik-adik dan puan-puan sekalian. Benda tidak nampak ni, benda kadang-kadang ni orang kita tidak ambil benda ni sebagai serius. Bila tak nampak, jadi kita kata rakyat tak ada apa lah, relax sudahlah, hancur saya ngomong. Nak salah pun tak boleh. Kita dah lah tak jumpa lama tu. Kita mari jauh ni demo tak siap. Pak saya nak ajak naik rumah ke? Pak ni adalah hak berlaku. Dan sebab itulah tempat-tempat yang seperti kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan yang kurang kesedaran ni, wabak dia ni naik tu sama roh. Tinggi gitu mau. Dan kita tengok terbukti, saya nak tanya adik-adik sekalian. Adik ya, nampak muda lah kan. Saya nak tanya, Papa Cina tak ada dekis banyak lebih duit pada hari itu. Siapa dia boleh jawab? Dia bocor. Mula-mula merepot dia. Apa yang ni, dia tu tidak jadi tinggi lah. Moga dia tu rakyat ramai, dia milih rakyat dia. Sebab apa? Di Cina, comel. Tu dia. Ni kalau ada hadiah ke? Saya minta melalui hadiah minasi sebungkus buat klik, tak apa. Jangan tinggal-tinggal. Sebab ikut SOP yang kita royak tadi, maka dengan secara tidak langsung, dia boleh menghalang berlakunya COVID. Jelas atau tak jelas? Saya tak dengar. Jelas atau tak jelas? Jelas. Jawab soalan boleh dapat anak roti kat sana jelas. Tapi itulah, itu permulaan. Okey. Kita lihat pula senario kita dalam erti kata orang kelainan upaya. Orang kelainan upaya, dia dikategorikan dalam banyak faktor. Orang kata dari segi fizikal, dari segi mental, dari segi psikol, dari segi dia punya kata penglihatan dia berbeza-beza. Dan ada berlaku di mana sedikit orang kata special yang kita sebagai penjaga kena tahu. Kita sebagai
sakit tangan melibatkan kesihatan kena tahu. Terutamanya apa sebenarnya kesan yang paling dahsyat berlaku di kalangan orang OKU dan cara kita untuk nak atasinya. Okey, jelas. Satu, dari segi kita nak bagi pemahaman. Siapa dia tugas dia nak suruh faham ni? Kita berlakulah. Kita berlakulah sama-sama pesan. Sama-sama royak. Royak 2-3 kali tak dengar pula dengar. Tak dengar juga. Nak buat apa dah lagi? Dah 2-2 lengah tak dengar juga kan? Kita kira kuarantin tadi esok habis lah kau. Hak ni kita nak royak. Kalau awak tidak cegah, contoh. Seorang budak umur 7 tahun. Tidak katalah dia okey juga, tidak okey juga. Buat kata meter positif. Awak rasa ibu bapa dia boleh jaga ke tak? Jadi jerit je lah. Pak tadi tu tidak apa-apa, jerit je lah. Pak tadi tu syukur dia lagi. Tak apalah main ikut dia, tapi bila jadi lagu tu kat mari ingat ibu tu pergi dah. Apa ni ke lah kau dah? Pak lagi pergi mana? Pak lagi pergi hospital. Banyak jerit je lah. Jerit masa tu juga. Kadang-kadang kita kata di hospital, nak tanya, dia boleh jaga supaya kita jaga ke tak? Ada benda di hospital bisa. Dari segi pemeriksaan, dari segi. Tapi, bila anak tadi, tidak kenal dia, tidak ada mopok dia, tidak kata dia, teriak mopok dia dulu lah. Mopok tu teriak dulu sekali. Dan ini berlaku. Tidak kata lucu, tapi benda ni berlaku. Bila mana berlaku tu dia tidak kata atas dasar saya tak say masuk hospital. Tidak boleh dah. Awak nak minta. Saya kata hari ni saya rasa nak klik dulu Kata masa malam lagi hospital hari ni. Bila kata dah awak politik tu, dia mari sekali yang boleh selalu dah. Hak tu kena jelas dan nyata. Tidak gurauan. Tidak gurauan. Hak tadi kita kata belah lah. Kata-kata belah seorang positif, orang lain pakat cuma tutup habis. Tutup habis tu dari segi orang kerja. Suka pun suka tak? Tak kerja. Suka. Tak juga. Cumanya memang nak rakyat dari segi hak tu biasalah. Cumanya kalau contoh masuk hospital tadi tu. Orang yang positif tu. Orang yang positif tu sama sudah dia kena masuk hospital. Hak tidak positif tu kena test seorang-seorang tu berai hidung. Kena cocok lebih hidung. Kena cocok. Halo? Kena cocok lebih hidung tu. Adalah kena cocok tu sekali tu positif, tapi kena kuarantin dah. Kena kuarantin dah. Nak royak bui. Kena kuarantin dah. Kuarantin ayat bui ni bendanya ikut ke dia punya SOP tu sangat-sangat susah, terutama bagi orang kurang ataupun kelainan upaya ni susah lah. Moga dia tu dia nak mengarap kau orang, dia main hidup dia kena mengarap kau orang. Pas lagu mana cegah lah yang kita nak buat hari ni. Okey. Tadi kita kata dari segi macam mana dia boleh jangkit. Dah. Kalau misalnya contoh. Kalau dia seorang tu batuk. Bapa tengok setengah tu batuk tu ada pakai emas. Ada setengah tu ada yang pakai sekali topi-topi ni. Ada nampak ni topi ni. Fashion. Saya kenal. Bila nak pakai? Pakai itu buka. Pakai bila nak pakai kata? Nama kira kata tak pakai nak beli lah kau hari ni. Hak ni payah ni saya nak tanya. Kalau misalnya saya tanya staf hak ni kementerian ni, boleh jadi dia tak tahu juga ni saya rasa ni. Mana hak bahagian je buat ni.
Dia menganja tadi. Bila kita nak pakai hok plastik tu? Flashy, tak boleh tanya kalau kita ceramah dia tak. Hok ni selalunya kita beri kepada petugas-petugas khas ataupun frontliner. So dia pakai gambar dia habis dah roti ni. Pakai habis dia dah roti ni hari ni. Ya, pandai benar dia. Frontliner tadi tu sebab dia terdeduh kepada orang-orang yang ada positif tadi tinggi. Yang kedua, bila mana dia buat prosedur yang melibatkan ruang-ruang utamanya, kalau misalnya dia nak cek anak tegak. Dia nak cek anak tegak, memang dia nak kena cek anak tegak kat mana-mana. Dia benda sama. Dia pakai kau tu kena dia tu. Kalau kita ni tak pakai lah, moga tidak kata nak cek anak tegak. Kau pergi cek tegak orang. Ada orang pergi cek anak tegak orang? Ada. Jangan dia buat gitu zaman-zaman Covid ni. Hak ni nak rakyat jelas ni, jelas. Ada antara kita hak kadang-kadang tu berani. Dia cek gigi orang, dia cek lidah orang, dia cek hidung orang. Jangan dia buat gitu. Bagi ke frontliner yang cek. Idea tak sah. Batuk bersih dia pun tak sah. Apa-apa berkaitan dengan ruang-ruang ni, jangan dia tebing lah. Nak cuci sekalinya, terutama kalau contoh jadi berair dia gambar lah. Ini jaga rumah dia. Tak ada masalah. Tak kata nak buat gitu pun, cuma kalau you nak batuk gambar, semua jangan nak tadah muka lah. Kalau awak nak tadah muka, pakailah waktu kalau terpaksa. Jadi awak tu kira frontliner juga. Bila kita buat benda-benda berisiko, bila kita buat benda-benda terdedah dengan pak kata tadi air dia, batuk dia, apa semua tu pakai lah ni. Nak beli mana? Kalau hospital kita tak apa, kita pergi ambil gitu semua ya. Nak beli mana? Farmasi jual, klinik jual. Tapi kita tidak rekomen lah kepada semua gender ni. Takut jadi salah tak style. Buat style pakai. Tak kena cara juga. Tapi itu kerajaan tidak royak juga benda-benda gini ni. Tapi saya royak hari ni sebab ada kes di mana golongan-golongan OKU yang kita kata tadi tu, dia tu special. Tubik air banyak, air mata, apa semua tubik apa cecair dalam badan dia tu tubik banyak. Jadi kena cakna lah, terutama orang dia jaga pun. Hak bahagian taska kena jaga. Hak bahagian ibu bapa jaga. Dia ada kaedah lah. Nak pakai tu pun kena kaedah. Dan terutama sebenarnya juga bila mana dia tu splash tu masuk tu kena tu kaca tu, jangan dah setuh. Jangan dah setuh kat depan tu. Pakai tu kadang pakai emas ni, pakai emas. Pakai emas ni berok main dalam. Mata nak makan nasi berok. Tak nak makan nasi dulu. Lepas tu kita main kat game. Pakai ni 2 minggu pun pakai tu je. Hak ni benda ni. Kata nak cegah cari penyakit. Kalau gitu baik tak usah pakai setengah raya. Lagi mudarat kalau pakai tak kena cara. Okey. Seterusnya kita nak tanya pula dari segi kalau orang tu sakit COVID, dia positif. Dia kita nak kira nak kata dia tu segar dah kedak ni. Ada orang tahu ke? Kalau contohlah jadi kau orang kampung kita, kena positif, pakai tak kira umur dia 2 tahun ke? Pakai kita kata pakai tak segi lah umur dia ni positif ni. Anak-anak tak segi apa semua putus lah apa siapa dia? Kena faham juga. Kalau kita kira baca gitu kena ke orang tak apa. Kena kita. Kena faham. Kadang-kadang atas segi dah mak ni. Pasal mak tu habis tu positif aku dah mak ni. Anak dia positif ni positif. Tutup dia mari hamba klik.
Jadilah betul lah. Kalau tidak faham yang ngaji ni. Hak benda hak sungguh benda nyata ni tidak gurau. Ayat lagu tu dah ke. Jodoh ke tak saya ayat ni jodoh ke tak? Jodoh ke tak tak dengar ni? Jodoh. Jadi kena ngaji. Ngaji nak ke mana? Ni ngaji ni. Baik kata ni, mari sini ni ngaji majlis ilmu. Bila awak ada ilmu awak kena ajar. Tidak kata cikgu nak kena. Awak sendiri tu boleh mengajar. Tapi kena mengajar betul lah. Kena awak tipu orang habis semua kan. Jatuh ke dosa je kot kalau ilmu palsu ni. Dia baca Facebook ikut dia berapa royak habis orang kampung kan. Facebook tu tak aman dia pakai tulis pun tak tahu. Kena erti. Jadi tadi kita kata bila mana dia positif COVID, kita buat dalam erti kata keboleh jangkitan dia melalui WHO. WHO kata berapa lama? 14 hari dulu mula-mula kata-kata 14 hari dekat awal. Kemudian Bismillah. Tak ada apa dah lah, habis dah lah. Baking lalu lah, kita baking lalu dengan dia. Pandai benar. Jadi learn ni 10 hari. 10 hari. Jadi kalau contoh lah, dia tu positif 10 hari dah, dia segar dah patu. Tak ada apa dah lah nak risaunya dia pun. Tetapi kalau dia tak ikut SOP, jangan dia lagi dekat dia lah. Serupa juga kalau kata mata dia positif, dia segar dah lah. Lebih 10 hari kata kawan kembar ni gaguh dah kawan gaguh. Tidak nanti. Sebabnya ada perbezaan antara orang yang boleh jakitnya dengan positif. Beza. Contoh. Kalaulah contoh dia tu, hak tadi tu, dia positif. Tapi dia ada lagi virus dalam badan dia. Virus dalam badan dia tu tak boleh nak jakit ke orang lebih pada 2 minggu tadi. Tetapi hak positif tu tetap ada dalam badan dia. Cuma dia tak jakit dengan orang. Tapi dia boleh buat ambil daripada orang lain, jakit ke orang lain lagi ke tak? Boleh jadi ejen ke tak dia? Boleh lagi. Kena erti. Ngerti sikit. Okey. Jadi atas sebab tu, apa tujuan ibu bapa ni utama pentingnya? Bila mana kita kata dalam bahasa kita kecek tadi tu, ada beberapa kesan yang utama kepada itu utama. Contoh, dulu dia ni nega. Tidak nak orang kayu lah. Orang biasa pun bila nega, COVID tak boleh nega. Tapi bila orang ada kayu, dia ada special lah. Sebab kerajaan kena behel lah. Dah lah yang tak boleh nak kerja dah. Jadi ada beberapa bantuan daripada kerajaan. Jadi hak ni tu ibu bapa hak comel sekali. Saya tengok ni ramai hak mari ni. Kita mari ni nawaitu kita kena betul. Nawaitu kita ni kerana Allah Taala kita mari ni kita nak dapatkan hak terbaik kepada orang hak kita nak jaga. Hak kita kata you tak gitu. Jadi apa? Kadang-kadang dapat bantuan, kadang-kadang kita dapat ilmu. Kadang-kadang kita dapat apa lagi? Kita dapat vaksin awal. Tahu ke orang yang ada OKU boleh vaksin awal? Tahu? Boleh lakukan dekat vaksin? Boleh tak? Daftar dah? Daftar dah? My Sejahtera ada My Sejahtera? Ha? Ada. Mana tengok? Tak ada lagi Sejahtera. Tak ada lagi. My Sejahtera ada ke tak? Semua download dekat My Sejahtera. Tu dok tu. Tu yang kata dok tu. Akak tangan. Siapa dia dah download My Sejahtera, akak tangan. Tak jadi apa dah lah. Tak jadi apa.
bila mana kita tahu kita kelebihan turun tangan, kita tahu kita boleh vaksin awal, tapi tahu saja tak jadi apa pun. Tahu mari dia ceramah, mari ceramah tu sah. Patut kena ada tindakan. Kadang-kadang kata, doktor, bahaya ke vaksin? Ada orang nak tanya ke? Tak ada. Doktor, bahaya ke vaksin? Ada orang tahu, ada orang tak tanya benda-benda gini. Banyak ke awak tak tanya dah. Dia saya jawab, muka saya tahu je. Kalau tanya, saya kena jawab juga. Nanti saya tanya selalu, saya jawab selalu. Muka. Tak salah awak tanya lah, pakai saya tanya lah sendiri. Okey, vaksin ni dihasilkan dalam erti kata jenis-jenis vaksin tadi ada proses. Kata tidak kata boleh siap sama sudah lari, tak ada. Dan sedekah benda ni kita hasilkan 2 tahun. 2 tahun 2019 kira lah. Mula 12 2019 lah ni baru siap vaksin. Jadi dia ada beberapa kaedah. Kaedah dia buat tu yang kita test lah. Mula-mula dia test. Ambil dulu komen tadi, kaedah tadi. Test kepada ni, buat pelemuh kepada virus ni. Masuk kepada natal dulu contoh. Tak di natal tu, ikutlah kadang-kadang yang ambil. Arnak pun setengah ada ambil. Ikut. Lepas tu dia test tu dia kaji. Siapa yang kaji kepada orang ke apa semua. Tak ada kesel. Baru dia wiko kita. Hak mari ke kita ni. Hak yang sudah berapa kali dia cek dah tu. Dia cek paling mana kali tu. Jadi terti comel. Kalau tidak menasabah lah kita di pihak kesihatan kerajaan ni habis bilion-bilion BT. Bilion-bilion BT. Saya tanya. Tidak kecek pasal COVID ni lah. Vaksin-vaksin ni hak biasa ni aja ambil dekat belakang. Cocok tak masa kecek mula? Cocok ke? Ya Allah ke? Ni ambil kali kepala ni. Cocok tak awak ni? Awak kali kepala ni. Cocok tak? Cocok. Cocok. Makcik. Cocok. Dia benar-benar di vaksin. Dululah zaman itulah, zaman sebelum orang buat vaksin lah. Sebelum dulu lah kata zaman itu bila mana orang kena penyakit, ramai kena ni berkena, lepas tu dia pun jadi orang kata semua tempat tu tak kena. Orang kata jadi orang kata kadang-kadang vaksin immunity. Vaksin immunity ni bila mana ramai ada kena, semua sihat lah kau dah, jadi tak cakit ke orang lain. Ada orang pemikir lagu tu. Betul, tapi nak suruh biar kena penyakit dulu ke tak? Saya nak ayat cerita lah. Cerita. Pak pasal orang kata pasal vaksin ni. Pak kata hak anti-vaksin ni nak cerita. Dia tidak lahir zaman itu. Tapi itu yang jadi perangai dia tidak nak katalah bahasa jenis tolong ni. Tidak tahu. Kalau orang tua telah tanya orang tua lah. Pak biasa hidup lama. Tadi nak tengok orang kena. Pak jenis kena penyakit tu siapa jadi betul dia jadi tangan pun tak ada. Dia kena penyakit. Pak kena penyakit siapa tu telinga jadi tak dengar kena penyakit. Orang tua zaman dulu tak apa dia tahu. Zaman itu tak ada lagi vaksin. Orang polio. Ada tengok ada orang kapal ni polio jalan lecah ke apa semua. Ada ke? Tak kenal. Orang zaman ini tak kenal lah. Dia moga kena mopok pandai belakang dia cocok vaksin belakang. Tapi tanya orang tua-tua zaman itu, kau kena nyakit, kau tak cocok vaksin ni, lama mana dia tengok. Jangan suruh jadi cacat belakang. Kau kata, okey juga apa semua. Kalau contoh kita nak kayak lah. Bahasa kasar. Tapi tidaklah kita nak kayak gitu. Nak kayak biar baru jelas.
Hak tadi tu katalah apa dia, kalau COVID ni, COVID ni kena ni. Hari ni kecek segama kan, esok tahu lalu. Dia cepat. Dan sekiranya kadang-kadang orang, saya pun cocok vaksin doktor masa dulu patut kena jokok demi siapa. Orang kata jadi sangat vaksin. Tak payah lagi. Bila mana kena vaksin kita cocok MMR, kita cocok hepatitis, cocok tu, dia badai akan hasil ke imuniti. Dia kena lah virus tu hari tu, dia kena tidak berat lah daripada dia tak vaksin. Dia kena tu pun 2-3-4 hari segar. Kalau ikut ke benar tanpa vaksin, kena penyakit tu, ICU mati pun aja. Jelas kau tak jelas? Apakah nak cocok vaksin kau tak say ni? Nak kau tak say? Ada orang di depan tu nampak ni. Daftar dah. Tadi saya rasa minta lah. Daripada kita semua cek lah. Kena cek. Mas Sejahtera ke apa semua kena cek. Kadang-kadang orang nak isi bering tu laju cek. Lepas 2-3-4 kali pergi cek. Cek 2-3 kali, cek 2-3 kali. Masuk ke dia, tak masuk. Masuk dah cek dah betul-betul. Betul-betul kita tanya pula. Awak lagu tu jugalah Mas Sejahtera ni. Moga perangai aplikasi ni orang buat. Bila orang buat, dia kadang-kadang jadi tak kena. Isi tak kena. Put ket-ket tak jadi. Serupa lah. Ada orang patut layak boleh bantu kena tak cara isi, tak boleh. Jadi serupa lah. Vaksin ni pun lagu tu juga perangai dia. Bila dapat SMS tu dia kata gitu pun, tapi kita kena sentiasa refresh juga. Sampai satu tahap dia tulis dia tarikh baru betul. Kalau dia kata okey terima kasih tu 4-5 terima kasih, sama-sama lah dapatnya. Cumanya sama-sama tak boleh bagi, tidak sama-sama lagi. Sama-sama tu pik tarikh tu baru jalan. Sebab kadang-kadang tak fikir buruk. Terima kasih macam. Esok teh pula, tapi kita tengok gini lah satu sama sebelah. Gu boleh narap kita tak boleh. Situ duduk. Kita pun kadang-kadang kena boleh bila minta bantuan daripada JKM untuk highlight benda ni. Sebab memanglah pada hakikatnya Mas Sejahtera ni Malaysia. Nak bui. Tapi Malaysia nak bui tu kadang-kadang tu dia nak ambil mana orang tahu. Sini berapa orang kayu. Siapa dia royak? Berapa ni royak? Walaupun isi online tu lah, tapi data tu duduk dengan pok ni juga. Hok kata jadi siapa spelek ngata boleh letah nak pergi dulu ke hok ke gapo tu. Ya. Semuanya minta kena refresh macam. Okey. Faham? Lagi yang kedua dari segi kita kata tadi bantuan daripada JKM, bantuan daripada NGO pun ada. Nak mana nak cari? Kena tanya orang. Nak tanya orang lagu mana? Kena pergi jumpa orang. Jadi kena lah sentiasa cakna. Bantuan ni kadang-kadang hari ni dia kena ada usaha. Walah kata-kata hari rasa nak makan nasi. Royak gitu nak makan nasi. Kena nak dulu. Cari berah nanak baru boleh nasi. Pakat royak ayah kena nasi maruh. Tak ada lagi. Maruh tu kata tak boleh. Tidak usaha. Itu jadi masalah juga kadang-kadang ni. Dia tak reti kata usaha tu lagu mana tu. Okey. Kemudian dari segi kita kata tadi nak jaga nak cuci tangan. Bila nak guna cuci tangan? Bila? 2 minit sekali. Sentiasa pakai duduk dalam jamban gitu. Direct. Mandikan dengan sabun. 3 bulan kau nak tak dobek lagi ni. Main sabun.
Nelah habis tangan. Saya kena ada time-time lah. Time utama setiap lagunya proses. Contohnya, kita tidak setuju lagi, kita mari dengar ceramah. Mari dengar ceramah tu, kena cuci juga. Saya tak setuju pula tu, saya tak setuju. Saya tak setuju pun kena cuci juga. Atas dasar kita kata pencegahan tadi, kita mari tempat yang berisiko ni. Jumpa orang. Jadi waktu pun kena cuci tangan sebelum dan selepas. Masuk cuci tangan, kelik cuci tangan. Faham? Mereka kata sentiasa tu pakai duduk dalam jambil cuci tangan tu duduk. Kau nak buat lagu tu? Buat lagu tu takut habis sabun. Habis sabun-sabun rumah. Okey. Nak tanya. Emas pula. Hak tadi tak apalah kata tadi. Bagi riwayat dah. Emas ni hak kain, hak tak kain ni. Hak dia ni pakai kepala tu duduk dalam poket ke apa semua tu. Ni tak kena ni nak banyak ni tak kena. Tak kena. Kadang-kadang kita cara nak pergi, nak pergi apa semua tu tak kena. Emas ni terutamanya sebenarnya hak terbaik pakai buai. Tapi pakai buai ni kita tahu lah benda peti. Benda pakai buai ni demo kata tak apa lah. Demo ambil bagi free bagi hospital. Tapi kita ni tidak ambil bagi free, kena beli. Jadi ada cara juga. Kalau nak pakai tu sekutip pun ada setengah pakai tu. Tapi cara betul tak apa. Cara betul kan pergi tu tidak boleh pergi bagi dalam. Bila mana kita bersih, basah, kena buat. Lepas tu tak boleh lah. Kalau kita kata hak kain basuh dah. Hak jenis kain hak nak basuh beli dua. Hak jenis kain boleh basuh mesin basuh tu. Pakai kering tak. Hak baru pula. Okey. Bila mana basuh tak boleh. Bila mana kita nak pergi jangan pergi lek dalam. Bila mana kita nak buai dia pun. Buai pergi sentiasa pergi hak luar. Kalau terpaksa tak. Kadang-kadang tu. Dia duk tarik muka kadang-kadang tu setengah tu. Hidung tak ada. Kau saya ni lah. Hidung kemek. Mata-mata kecek-kecek lemu. Mah akak pula. Tapi kena ada cara lah nak akak pun. Akak pun ambil ikut dia pun tak kena cara. Jadi bila mana awak tahu kaedah tadi, awak tahu cara pemakaian tu hak tu utama sekali. Bapa pergi tempat-tempat tertentu tu kira sejadah pun tak wi. Ada tahu ke? Kadang-kadang kisah orang apa sejadah kena bawa kana pun kena bawa diri. Sebab atas rasa tu tadilah. Jakit. Kadang-kadang kita ni baik. Dia mau tak bawa, tak apa ambil kau ya. Budak-budak sekolah bawa air mineral. Lepas tu gu tak ada air. Moga gelas tak ada kosi. Kena kau tak kena cara kita? Boleh kosi kau? Dulu dah kau dah klik awal lah. Tinggal 7 minit lagi. Ada soalan? Ada soalan? Ni soalan kalau tak soalan saya tanya. Boleh tanya? Boleh kau tanya soalan so? Saya minta soalan saya tanya. Nah, saya tanya kan. Siapa dia? Sudah. Bila mari kan? Halo? Bila COVID ni nak habis? Wah. Lisa. Waktu dapat dia tak tahu. Tak ada siapa-siapa tahu. Benda-benda pandemik ni memang orang kata orang boleh estimate. Setahun 2 tahun. Tapi semua tidak ada orang yang tahu sepenuhnya. Dan juga saya rasa benda yang saya tengok ada kelebihan. Bila mari COVID ni kau kena tahu setiap bencana, setiap apa berlaku, Tuhan ayat atas rasa satu ayat yang kata begini. Ya ayat saya tak tahu tak erti dekat Arab. Ayat kat Kelantan ya. Ya ayat kadang-kadang sesuatu benda tu berlaku, benda tu buruk. Contohlah rumah kita naik air berat. Tetapi benda tu berlaku adalah baik untukmu.
Kok tu dia tahu. Jadi banjir tu kata Allah segera banjir. Tapi tu dia kata, ni molek ni banjir molek. Boleh jadi sebab banjir tadi KKK mari we Allah sejuta. Boleh rumah baru. Molek. Boleh jadi. Boleh jadi orang kata, jatuh ke kita ada saudara mari nak okey juga sedih dia dah. Boleh jadi hak ni penyebab masuk syurga. Ataupun boleh jadi benda tu awak rasa molek. Tu hari kaya. Tu hari bini 5 orang. Anak 40 orang. Kereta 400. Duit tu tak boleh muat beg duit. Duduk tu siapa kena beli kain nak pergi beg duit tak muat. Juta. Boleh jadi rasa molek. Bagi awak suruh molek. Tapi boleh jadi benda tu jadi benda mudarat. Apa Firaun lah. Firaun tak aja demam. Tak aja demam. Demam tak aja kaya kita mau. Dia suka molek mah. Tapi benda tu mudarat untuk dia. Untuk COVID pula. Ni kalau nak tanya bui lah. Kalau ada anak-anak saya kalau pergi hospital tak demam dah, anak saya tak demam dah. Patut semua kapal duduk dah. Kalau tidak kat di atas nursery tu 2-3 minggu sekali demam. 2-3 minggu sekali balik berair hidung. Jakit sebab kita tidak jaga amalan SOP ni. Awak jaga amalan SOP ni tidak menati ke COVID. Nyakit awak jenis lain pun tak kena habis lah. Dia sedang kena ayat SOP awak buat ni kan. Kalau pak negara-negara maju ni tidak nanti kau COVID lagu ni dah perangai buat dia. Duduk Jepun ke apa semua duduk ramai-ramai dia pakai mask ke apa semua orang nak batuk pun dia lari. Dia perangai dia lagu tu dah. Jadi kalau lah perangai benda molek. Lepas pada habis COVID ni buat lah cukup lah. Benda molek tapi kita ni kan. Mana kau orang nanti orang dah pakai mask bakar dia ni. Ada kira lagu tu lah bakarnya. Mainkannya orang. Okey. Dengan itu saya sudahilah ceramah saya pada pagi ini. Dan saya minta maaf lah kalau saya salah kecek kan muka orang kan. Orang ni salah kecek. Cumanya kalau misalnya ada benda-benda boleh nak tanya mana nak tanya dah ni telefon tanya tak apa. Boleh ambil nombor telefon saya. Boleh minta dengan staff ke apa semua. Sebab kita ni kira mari ni atas rasa anak beranak lah. Maka kita pun orang sini kan. Saya pun duduk belakang pustaka desa ni ya. Anak rahmat saya. Anak ketiga. Jadi apa yang saya malas nak sebut tu. Kalau saya sebut tu gelir lah dia. Saya tidak kenal adalah orang saya. Jadi siapa dia tu? Tahu lah nama anak rahmat. Jadi tak kenal lah saya. Jadi saya pun sipel lah benda-benda gitu tu. Biar kenal saya dulu. Cuma ni atas dasar gitu kita kipun sini. Saya pun terima kasih banyak mengaji. Tidak lain tidak bukan kita kira apa yang kita buat tu kena Allah Ta'ala niat sama. Boleh kita kata kita kerja. Boleh kita jadi sebagai ibu bapa. Tapi atas nama itu apa khalifah kita ni sebagai khalifah muka bumi ini sementara. Tidak kira orang itu bisa, tidak kira orang itu kaya, tidak kira apa-apa. Semuanya nak ayatnya tu yang adil tak adil ni. Setiap semua duduk dalam roh tu pun tu yang jaga belakang tu. Kadang-kadang kita nak rasa ada anak-anaknya kita tengok tak cara apa kita ni. Adik tak kenal belakang tu kena istighfar sama. Tapi apabila kita buat sesuatu benda tu hak hakiki nama itu kena tambah. Contoh seorang yang jaga hospital apa semua buat kerja bahagian jaga taska boleh gaji tapi ingat gaji siapa yang pahala lah. Pak gaji tu gaji lah, pak pahala tu benda lebih lah. Dan kita di bidang ni kita di kawasan ini tu yang boleh pilih. Kenapa bahasanya kita kalau apa ni tu pilih kita. Yang mari duduk sini tidak nanti kita nak mari duduk ni tu yang panggil mari duduk ni. Tu yang pilih. Ayah ni tu yang pilih. Bila tu yang pilih ni
Dia ada dia. Benda yang kita tahu secara nyata, orang kita nampak, tidak dalam pemahaman kita sepenuh. Bila apa tu hari coronavirus ni pun ada sebab dah. Nyari dia belakang, benda nyakit, benda gapo dari dia belakang. Sehat tubuh badan, makan gapo, bangun gapo semua. Tapi nak waktu kita kena betul hari-hari. Hari-hari ni kadang hari ni boleh ngoyak lagu ni esok larang tak? Hari ni pakai mask, esok ai bahasa malah. Ayo benda tu manusia lah. Manusia ni mana bila mari dia manusia ni dia kata sentiasa kena ingat mengingati. Tak nanti ke penceramah boleh tegur juga. Muka dia pun manusia. Tidak risau ke apa dia ni. Tak. Maka wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nak tanya satu soalan, boleh tak doktor? Boleh. Okey. Sebelum kita tutup lah, sebab kita pun tunggu JIT untuk majlis kelasnya kita akan mula pukul 12 kan. So saya nak tanya satu tips untuk kita punya imunisasi ni kuat. Antibody kita kuat, ada ke makan ni ke ataupun suplemen ke yang boleh diamalkan oleh keluarga ni, boleh juga beri kepada anak-anak untuk kata pertahanan diri kepada COVID-19. Okey, itu saja. Okey. Terima kasih tanya. Soalan untuk sakit jadi apa dah soalan dari segi pemakanan dia. Padahal benda ni pun disebutlah dalam kitab-kitab dan juga daripada apa nama Al-Quran sendiri, bahasanya tak lagi tak bukan memang makanan akan ada kesan kepada kehidupan kita. Tak sudah buat lah kata biarlah tak secara dah bagi ni sedekah memang dah royak dah bahasanya benda ni tidak mari daripada penceramah, tidak mari daripada apa, mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ajar kita cara makan pun dia ajar. Nak makan macam makan benda-benda segar, tengok benda-benda ada dulu lah yang saya cerita sekali saya cerita orang ni dia jadi bahasa dia bisa benar. Dia raya dia makan, dia tengok benda basi. Dia tengok benda basi. Ada dia pun dia kata, tak apalah, dah rezeki saya hari ni kira makan basi ni makan. Ni makan boleh penyakit. Aku makan basi. Bapa mau biar aku makan basi, dia kata. Padahal hakikatnya tu dia kata, manusia. Aku minum mata kan. Aku minum telinga kan. Aku minum hidung kan. Aku minum kenal kan. Bila mu tengok benda tu basi, barunya aku suruh mu tengok. Tak usah makan lah mu. Jadi orang pun tidak uti tak betul. Siapa setara tu orang ni. Nakal tak nakal. Nak bagi nak ingat. Bagi takir. Bagi royak ni. Bagi sedap lah. Kau lah. Bagi pakai. Maksudnya, nak makan. Saya nak makan kan. Ada muka mahal lah ke royak. Nak makan wifi. Hanggu. Dia mau sedap royak. Makan gua tu segarnya. Kalau dia tak ada. Dia tak kena. Benda tak kena. Dia bila mana tu saya buat benda ni, dia ada belakang. Tidak kira lah apa orang dalam itu segar buka, tidak ada nyakit ke apa semua sekata. Kena tanya. Dari segi kaya nak ayat, amalan pemakanan ni 5 hari 5 malam tak siap nak ayat. Kadang-kadang nak tanya paha atau nak makan nasi. Boleh tak makan nasi? Ada juga orang tanya. Boleh tak nak makan orang tu? Boleh nak makan pada sadar? Boleh makan? Tu ayat tak boleh makan, tak saya makan. Orang lain pada tu ayat dia boleh makan tak kau? Dia kata tak boleh nak makan benda-benda hok tak sihat. Benda-benda dalam ni, benda-benda hok jenis macam daripada khinzir, daripada ada benda. Pak selain daripada tu, boleh kata ni. Ada tu tak ada lagi? Dia tu nak kata apa? Cuma. Cuma. Ada beberapa benda kena faham disebabkan ilmu tadi lah. Kita kategori dah setiap makanan ni kita tahu. Semua benda yang berlaku dalam dunia ni dia terletak atas dasar kesederhanaan. Yang itu. Jadi erti ayat ni dulu. Klik dia tahu ayat ni dulu. Nasi boleh makan ada nasi.
Boleh makan nasi. Oh, Cimandi boleh makan nasi ke tak? Boleh makan nasi. Tidak munasabah lah nak suruh dia tak semakin belaka. Mata kena Cimandi ke orang tak semakin. Siapa seluknya dia? Kalau besok berhina nasi. Dia mau nyanyi orang dari segi mental. Sedap raya. Oh, jangan makan gula, jangan makan gula. Oh, bagi raya. Dia mau nasi duduk depan mata ni. Bagi raya tak makan ni orang. Dia mau makan dia demo tak buat. Bangga kita kecek benda nakal. Kalau bagi seramu raya. Oh, tak semakin gula, tak semakin. Bagi raya, tak semakin. Tidak kena sabar dengan kita orang Malaysia. Nasi kena makan. Tetapi itu raya. Maksudnya kesederhanaan tadi. Dan juga ikut piramid. Oh, nasi banyak mana? Makan nasi. Tidak 5 buku lah. Okey, suku apa sebagainya ada. Kaedah pemakanan ni gitu dulu. Duduk tu jangan dia kata no gitu dah. Biar logik. Royak no. Tak logik dia mau kemari nasi ada sama hari ni. Baik nasi ada. Benda nipu tu. Tak sesiamu benda nipu. Mereka boleh lah royak orang kena ada makanan. Kena ikut dia. Benda tak ada. Demokrasi benda tak ada. Oh, kena makan bagi-bagi. Kena ikut kita lah. Dan rumah kita ada nasi. Rumah kita ada buah pisang. Tak ada buah pun. Rumah kita ada sayur. Rumah kita tak ada spinach. Tak ada. Makan benda kita ada. Tapi ikut piramid. Ikut karbohidrat banyak mana. Protein banyak mana. Bagi serat banyak mana. Tu sebenarnya caranya. Jadi jangan duk kita tanya sangat. Penceramah ni kadang-kadang setengah-setengah cucu pun ada. Jual, moga dia jual habatus sauda. Mata ada nak kata habatus sauda apa suruh? Buah habatus sauda bukan nak marah. Tidak kena nama kecek gitu tu. Kena balik asal. Saya tidak nak kata nak gapo, nak balik asal dia logik. Jadi setiap pemakanan ni siapa dia boleh jawab? Jawapan dia awak sendiri dah jawab. Tapi kena tanya orang. Oh, nama kita tak tahu, mak ni karbohidrat tak tahu, mak ni protein tak tahu, mak ni tak tahu. Sebab setiap benda tu bila mana awak ambil, dia dalam badan ni dia akan ambil. Saya nak ayat ke awak orang kecil mani hyper pun ada kena cocok gula. Oh, tak ada, tak semua gula. Oh, apa beri gula pun tak? Dia pening okay. Sebab dia mau tidak faham. Bukan tak boleh makan gula, bukan tak boleh makan nasi. Yang lebih ni lah. Tak cuma ni tak semakin gula lah, tak sama. Dah tinggi tak semakin gangai lah. Kau bagi tak si. Dia setiap benda tu nak bui, dia benda molek tak kau. Tak ada tak molek. Gula molek. Apa cuma ni apa dia mau semua gula, tak ada kata oleh. Atau lebih. Ngaji tak habis. Bagi tak si, bagi kata. Tapi hakikatnya tidaklah begitu. Dia logik mikir, dia faham dulu, nak makan gapo lagi, tapi ikut kesederhanaan dan juga piramid. Muka piramid ni baru orang ngaji. Orang ngaji ayat ni dia tahu lah pada kita nak karbohidrat banyak mana, protein banyak mana, ni banyak mana. Tidak tak jadi piramid tu. Tak makan nasi, ada roti. Tak ada telur protein, makan daging. Maksudnya rumah tu masa tu ada waktu. Janganlah duduk satu muka. Saya di rumah saya ni tak ada benda lain, nasi je. 3 boleh, nasi saja. Mata nasi goreng, nasi tak ada, kepada nasi je. Tak kena. Soal mahal murah tu, cari yang murah lah. Nak vitamin, bagus. Vitamin tak pada pisang. Kamu lakon dah vitamin B12 banyak dah vitamin. Nak tunggu anggur, kena pergi yang muar dulu. Mentas boleh sekali lagi. Payah, cari dia logik dulu. Jangan payah ke diri kita. Jangan duk cari suplemen kat sekot dah. Cari apa logiknya kita. Ikut piramid makanan, kesederhanaan. Biarkan hal tu dulu. Saya tidak lari, tidak gapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kita pakai jelas lah. No. Untuk makluman semua, pengarah JKM akan hadir untuk majlis rasmi penutup program kita pada hari ini pukul 12.
Jadi kita ada masa lebih kurang 20 minit lagi kalau rasa Kerana Nisa ni, saya pun tak seorang sekali saya juga. Mungkin doktor ada kata pasal ejen tadi. Saya nak sebut pasal ejen. Saya sini ada dua situasi ejen lah. Ada saya balik kapal itu ada satu kes ni. Dia sudah cocok COVID, cocok vaksin ni. Lepas tu dia rasa dia bebas, dia salah situ, salah sini sebab dia rasa dia bebas dah. Ada saya tegur dia sebab apa pergi sana. Dia kata saya dah vaksin. Okey, dia vaksin. Untuk dia okey. Saya tegur dia, awak ada kesenduk kita guna tu dia sebagai ejen juga. Oh, saya ambil sini, ambil sini. Kita tak tahu hak mana ada, hak mana tak ada. Dan selepas tu kita rasa ragu-ragu. Di situ dia buat Pak Kenduri itu saya sokong dia. Sebab dia ada orang yang khas pergi senduk tu dia je yang pergi. Bubuh saya, bubuh waktu sore aja. Tapi dekat saya tu sore, dekat nasi tu sore. Saya rasa orang tu boleh contoh. Cuba kita tadi kita ambil je. Tapi kita beresiko saya rasa di situ. Okey, terima kasih Dato'. Terima kasih kepada Cik Arun. Tepuk tangan Cik. Tadi bagi apa yang Cik Harun royak tu benda-benda benar berlaku. Dia betul lah tu. Hak mana hak orang vaksin tadi utamanya. Betul lah apa yang Cik Harun kata. Dari segi dia tak apalah semoga dia vaksin. Tapi kalau nak kira kan, dia tu kira kata jahat boleh kata jahat lah tu. Dia mengemat kata dia tak kena ke apa dah. Dia pakai orang lain tu cara kau orang ni tak kena orang ni. Ada kadang-kadang kata dia vaksin apa semua dah hot. Matakat saya vaksin dah dia boleh pergi dekat mana-mana. Tu tak jaga SOP. Ni bagainya. Jadi apa yang Cik Arun ayat tadi saya nak tekankan sekali lagi. Walaupun dia vaksin dah, dia tu masih lagi berpotensi jadi ejen. Biar jelas. Biar jelas dia tu. Dan juga sama juga orang yang kena COVID positif. Ada juga orang yang saya kena dia tak apa dah lah. Ni serupa, perangai serupa ni. COVID positif tu, metakut dia kena tu, biar orang lain kena pun tak apa. Hak ni perangai ni, hak ni bahaya ni. Kena betul balik ni biar behar dulu. Bahasanya tu boleh jadi jatuh ke dosa tu. Okey. Soalan yang kedua, iaitu pasal bila mana setiap orang itu, orang lain mari situ, orang lain mari situ, betul lah. Waktu memang potensi COVID lah. Potensi tu maksudnya senduk tadi tu. Atas ketika kata tu, siapa dia kita boleh tahu? Hak pergi tu tak ada hak punya bawa pembawa. Kita tak tahu. Jadi benda kita tak tahu, jadi benda tu berisiko. Tapi benarlah jadi gitu. Tapi bila mana kita pergi kepada sesuatu benda, kita pergi mana-mana ni, kita kena ada anggapan dalam otak kita sepel ni, kira ni sepel. Setiap benda yang kita sentuh berpotensi COVID. Setiap benda orang yang kita jumpa, dia berpotensi COVID. Jadi kita kena amas macam dia jemput senduk kepada kau pakai senduk tadi. Kena pasalnya. Kita tak tahu. Boleh jadi betul lah ayat tadi. Tapi ada beberapa langkah. Jika mana penganjur boleh ambil kira. Pak kata tadi tu cara dia sore dia apa semua tu. Tapi dia ada kekangan lah. Kadang-kadang kita kecek betul lah. Kita nak paku. Tapi kadang-kadang ada kekangan. Tapi kita boleh kena ambil kira. Ambil kira. Apa yang Cik Arun ayat tu kena ambil kira. Okey? Itu saja. boleh ke? Boleh Cik Arun? Okay. Alhamdulillah. So ada lagi ke soalan-soalan lain? Kalau kita tunggu. Ada lagi yang rasa selamat
tanya pasal COVID ke, boleh tanya. Rugi sebab ada doktor, ada pegawai pembantu perubatan, boleh tanya sebab semua ada pengalaman dah. Tak apa, kita kira pehel tak? Pehel kau belakang. Anak-anak okey kita pehel ke tak? Kalau demam boleh mari PDK ke tak? Tak boleh. Kalau semua berair hidung, resing, boleh mari ke tak? Tak boleh. Kalau tempat orang ramai-ramai boleh duduk dekat-dekat ke tak? Boleh duduk dekat-dekat ke tak? Agak. Boleh ke tak? Boleh ke tak duduk dekat-dekat? Boleh duduk dekat-dekat? Tak boleh. Kena jarak 1 meter. Cara kita nak tahu, kena agak. Kita kena tahu jarak 1 meter tu dengan orang sebelah kita, kita akan sebelah bahu. Lebih kurang lah sebelah bahu kita. Tak boleh. Bagus-bagus. Okey. Lepas tu kalau kita pergi rumah tok nenek kita, boleh tak kita salin? Tak boleh. Dia cara kita lah ni. Okey, bagus. Letak tangan, tunduk sikit. Rayaklah ketuk tu. Tak boleh salin. Dah. Ada orang tua dia nak salin. Rayak kata tak boleh salin lah. Norma baru. So, tak apalah. Boleh rehat dulu sekejap. Boleh bangun dulu. Takut lepas ni pengarah kecek dia goblok. Boleh bangun dulu. Boleh pergi luar ambil air mineral.
mengumumkan ketibaan yang berusaha pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan, Tuan Said bin Siduk, dipersilakan. Yang berusaha mengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan, Tuan Said bin Siduk, yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Saad bin Ismail, pengurusi PTDK Kubang Kelian merangkap penasihat unit transformasi OKU, yang dihormati Puan Faizah binti Muhammad Noor, mewakili Dr. Rosmalaini binti Aziz, iaitu Ketua Penolong Pengarah Bahagian OKU dan Keluarga Emas, Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan, yang dikasihi Puan Latifah binti Ramzi, Puan Latifah Ramzi binti Hasan, mewakili Encik Nazri bin Musin selaku Pegawai Kebajikan Masyarakat Jajaran Negeri Kelantan, penceramah yang sangat saya hargai iaitu Puan Asmadi dan juga Dr. Muhammad Aizat bin Muhammad Saad, seluruh keluarga dan anak-anak istimewa daripada PTDK Kubang Serian, anak-anak program latihan pekerjaan Loki Intelek, semua hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian dan VIP yang kita hormati. Sesungguhnya kehadiran tuan-tuan bersama-sama kami hari ini menyemarakkan lagi semangat dan iltizam kami dalam menjayakan program-program pembangunan OKU. Assalamualaikum warahmatullahi taala dan salam sejahtera saya ucapkan. Hadirin yang dikasihi sekalian, menadah tangan tanda kesyukuran, lafaz bismillah memperkukuh sautan. Doa dipohon penuh penghargaan agar majlis mendapat keberkatan. Demi memberkati majlis kita pada hari ini, saya dengan penuh takzimnya menjemput saudara Muhammad Faizal Muhammad, petugas di PTDK Kubang Serian, bagi memimpin berdoa doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zakkirna min zulumatil wahmi wa zakkirna min nuril fahmi. Adat upacara menyampaikan tanpa membuang masa, majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Saad bin Ismail selaku pengerusi PTDK Kubang Serian untuk memberikan sedikit ucapan adu-aduan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kita dapat bersama pada hari ini. Tuan saya hormati yang berusaha Tuan Sang yang pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat di Kelantan, Tuan Farizal mewakili Dr. Ros dan Tuan Latifah Dr. Muhammad Zulkifli sebagai Ketua Unit Transformasi OKU USN Pusat Pengajian dan Ucapan, Dr. Muhammad Aizat penceramah yang diundang, Tuan Asmadi juga dan ibu bapa dan anak-anak sekalian. Saya alhamdulillah rasa amat bersyukur dan dapat bersama pada hari ini bersama Tuan Garah. Benar patut event macam ni tak perlulah Tuan datang yang event situ yang dibuat oleh jabatan saja di bawah daerah. Tapi apa rasa tanya saya kehadiran cukup cemerlang pada Tuan. Terima kasih. Dan tidak pernah jemulah bersama kami dan melibatkan kami dalam NGO
terwujudlah. Itu pun yang saya bagi pribadi dan juga untuk anak juga. Saya bawa semua NGO di bawah kami. Saya bawa petugas 9 petugas Taska UTI untuk bersama kami untuk tengok macam mana sistem COVID menangani COVID untuk anak-anak istimewa. Dan kami juga bawa CEO daripada Koperasi warga USN Kota Berhad untuk bersama kami. Kita ada 9 orang pekerja untuk mendidik mereka macam mana mengenai COVID kepada mereka yang di kalangan mereka. Dan juga sebagai kapasiti pengurusi pusat perbelanjaan komuniti, kita bawa semua staf dan dianjurkan kepada komuniti. Terima kasih kepada parent, staf USN juga yang hadir, banyak hadir sini lah. Saya rasa bajet yang diberi untuk kita hadirkan 50 orang, tapi setakat daftar dia 70 orang. Kerana kita rasa perlu untuk kita bawa mereka ini. Dan saya rasa bangga dengan Tuan Azmadi sebab minggu lepas kita punya serangan COVID berada di pusat dialisis kematian di bawah bilik operasi. Jadi kesan daripada situ kita terpaksa reschedule pasien kita selama 70 orang dan staf tak boleh balik. Kita letakkan putus karatannya dekat hotel. Kita nasib baik operasi kami ada hotel. Staf 12 orang tu berada di hotel tak jumpa parent 2 minggu. Jadi itulah daripada pengalaman itulah bahaya COVID. Kalau satu COVID ni kalau kena mana dia nak pergi mana. Itulah kita rasa memang kita tak tahulah bila akan berhabis COVID ni. Jadi kita bersyukur dengan ada program yang diberi dana oleh JKM, kita dapat bagi sedikit sumbangan. Dan kita bawa Dr. Aizat. Dr. Aizat ni sebenarnya pakar dalam ortopedi. Anak saya juga lah. Anak saya. Jadi saya rasa belajar juga. Dia sibuk kan pakar ortopedi ni sibuk. Tapi saya nak pakar ni involve dalam anak kita. Dan saya bincang yang personal dengan Dr. Aizat banyak sebenarnya yang boleh dilakukan oleh Tuan Said. Saya suruh dia jadi penasihat untuk tengok perubahan dan tulang anak-anak di Tadika. Dia kata kita ambil 4 tahun ke bawah, baru dalam 6 orang apa ikat di okey. Daripada 17 tu 6 orang nombor. Lepas tu yang lain lebih pada tu ada 12 tahun. Tapi Tuan saya bincang kita nak konsentrate Taska ni bawah pada tu. Dari pandangan Tuan saya betul lah. Ikut pandangan doktor pun betul. Kita start early stage. Sebab cepat kita dapat berubah dan excellent improvement. Tapi mungkin insya-Allah kita ni di